Ha? 4 lejang. Tahu pun, 4 lejang. 4 lejang. Kau belajar pasal motor kat kuarter sini, specially 135 amat motor work. Lepas tu orang tanya kau tak faham. Siapa yang malu kat sini? Kau bawa nama siapa? Kau bawa nama Ahmad ni. Okey, faham? Okey, Assalamualaikum semua. Saya Ahmad. Dekat saya. Okey, ni saya nak mengajar sikit. Mengajar bukan apa yang nak mengajar, bukan saya pandai, tapi saya nak share lah. Sebab tanya pun tadi pun, yang paling lama kat sini pun tak boleh nak explain benda tu. Benda tu adalah basic 4 stroke. Okey, kita nak belajar ni pasal basic 4 stroke, dah kita kena tahu apa benda dia buat. Kena faham? Okey, siapa yang sini nak belajar diecam, kena belajar benda ni dulu. Tak tahu benda ni, tak payah diecam lah. Sebab benda buat tu, benda tu sia-sia je. Tahu-tahu diecam, tapi kira-kira macam tu, tapi bila orang tanya pasal huruf-huruf yang ada pasal dalam diecam tu, tak tahu apa benda. Ada placement dia tu. Faham tak ada placement dia tu? Okey, first kali adalah apa? TDC kan, betul? Tadi kan ada tulis kan benda tadi? Kau tu asal tak tulis lagi terus? Asal? Top dead center. Kan, ni dead. DEAD. Ni top. Ni center, tak kisah tulisan macam mana. Tak kisah RE ke, RER ke sama je. Center. British dengan England. Bedal. Tak kisah macam mana pun, asalkan sama je. Okey. TDC. Okey, lepas TDC dia pergi mana? After top deck center. Ni aku cerita dia punya placement piston dia tu kat mana. Okey, lepas tu apa? Kan? Before top deck center. Tiba terus. BBDC. Apa? Before? BDC terus. BBDC. Kau tanya budak baru kan, kau paling lama kat sini. BBDC. Lepas tu apa? BDC. Lepas tu? Ni bukan nama plate orang tau. Okay, siapa yang tak tahu pasal huruf-huruf ni? Aku bagi tahu, aku cerita. Siapa yang tak tahu? Ni after top dead center. Tak tahu salin. Ni minggu depan aku tanya seorang ni. Abang tahu abang? Kau handphone tak pegang apa, tak ingat apa? Kau macam siapa? Ada roh yang boleh ni. Boleh ingat kau? Ketuk baru kau minggu depan. Ni top dead center. Dia buat top dead center. Ini basic 4 stroke tau, 4 lejang. Sebelum ni kau ada ajar 4 lejang ni yang benda. Okay, first kali apa dia? Masukkan, betul? Masuk. Lepas tu? Mampat. Okay, kuasa. Lepas tu? Exhaust. Takkan kau nak belajar benda ni sampai bila? 10 tahun? Ni tak tahu. Lepas tu esok, bang belajar diecam tak? Nak belagak. Lepas tu benda ni tak tahu. Siapa kat sini dah diecam? Dah diecam? 1, 2. Kau dah diecam? 3 orang. Airport. Dah diecam? Tahu tak benda ni? Tahu. Ken tahu tak Ken? Tahu? Boleh cerita tak? Aku duduk, kau cerita. Kau ni alright. Kat sini ramai yang dah diecam. Aku bukan nak melemahkan, tapi aku tanya tak dapat jawab. Apa kalau namanya kau spesialis 135AC buat 4 stroke. Benda ni lagi orang tanya. Sini kita bukan tak tahu. Ada yang datang engineer. Lagi dia tak try kau. Kau nak buat motor aku ni. Boleh tak aku nak tanya sikit. Bang, top dead center tu kat mana bang? Top dead center tu kat mana? Lepas tu sebelum jadinya top dead center ni apa dia buat? Kat mana piston tu? Apa terjadi kuasa ni? Apakah jalan kerja yang datangnya sekali dalam satu placement ni? Kerja dia tu, itu yang adanya CDI. Kenapa CDI? CDI ni wujud sebab apa? CDI ni terjadi kat mana? Okay, CDI ni ada apa? Dia bekalkan apa? Api. Api, spark ke apa ke tak kisah. Okay, CDI ni dia jalan kat mana? Antara 6 step ni, 6 placement ni kat mana? BTDC.
Bottom dead center, top dead center, sebelum top dead center. Siapa faham benda ni? Mesti blur kan? Kan? Mesti blur. Ni nak belajar dyno, belum belajar dyno lagi. Kau nak belajar dyno, ini tak tahu, jahanam kata orang. Kena faham. Okey, CDI ni dia berfungsi masa before top dead center. Sebab tu kalau kita tengok kat CDI ataupun mana-mana dia punya adjust, dia tulis berapa degree before top dead center, sebelum top dead center ni. Okey, sebelumnya piston sampai atas, okey kita faham, ni ada blok, okey ni blok. Piston ni, okey piston kat sini. Lebih kurang okey ni road contoh. Okey piston sekarang ni tengah naik atas. Dia tengah nak naik atas. Okey kat sini dia ada degree dia. Degree ni kita akan tengok dekat mana? Apa nak marking? Kau ni aku hebat kau kan? Kat mana? Degree wheel. Degree wheel ni ada nombor. Tengok sini. Okey, berapa degree dia sebelum sampai top dead center? Okey, sebelum sampai top dead center tu, okey kita tengok kat sini ada TDC. TDC kat sini. Sebelum kita pusing, okey dia tengah nak naik. Tengah nak naik. Okey, ni ada degree dia. Contoh dekat CDI tu kita set 28. So kat sini dia start pecik. Ni plug. Faham tak? Bukannya sampai top dead center, sampai dah compress bodoh letup. Kalau before top dead center, melainkan korang set selepas top dead center ataupun hampir-hampir dengan top dead center. Contoh kau nak pakai 1 degree. 1 degree piston dekat sini betul-betul dah nak sampai top dead center ni. Okey, contoh TDC kat sini. Ni piring, TDC kat sini. Tapi konsep betul-betul satu je. So api tu keluar kat mana? Kat sini je. Dia dah naik atas bodoh tu, pum. Faham tak benda ni? Placement ni. Ini yang kat sini, TDC. TDC ni kat sini. Sebelum top dead center ni. Masa piston tu naik nak pergi ke top. Okey. Dah explain buat benda ni. Mungkin laju sikit. Okey, siapa tak faham? Kalau faham maknanya semua faham, boleh cerita esok minggu depan. Tanya. Ni baru satu je ni. Baru satu placement je ni. Belum cerita ni lagi ni. Belum cerita valve terbuka bila tutup. Mana datang overlapnya. Kenapa datang overlap? BTDC tu dia dekat lejang mana? Lejang? Lejang mampatan lah. Lejang mampatan. Masa dia nak mampat, okey, bagus soalan tu. Alright. Masa BTDC ni, dia melakukan 2 kerja. Sebab tu jangan ingat satu ni kena buat satu kerja. Kalau kita huraikan, dia sebenarnya ada kadang-kadang satu placement tu dia buat 2 kerja. Sekarang ni dia tengah mampatan, dia tengah spark. Dia pong, dia terus. Faham benda ni? Okey, dah tanya. Faham tak? Clear kat sini? Okey, lain? Ini set CDI. CDI dah akan BTDC. Okey, lain? Dah sempat tanya? Okey, semua faham? Faham bab ni? Ni bab for stroke ni. Kau mahir bab benda ni, kau buatlah spek apa? 57, kau nak pro, 60, 63, apa kau nak? 68, 72, 84. Apa spek lagi sekarang? 92, 99. Tahu apa spek kau buat? Ini kau tahu kau buatlah spek apa pun. Piston kapal besar ni nak angkat masuk dalam ni. Masuk. Wah. Sah benda pun boleh je. Basic. Tak nak cerita nak advance, nak diecam, nak belajar dyno lah, nak belajar KDCR lah, apalah. Saya ni nak set motor pun tak tahu. Engineer buat motor dekat Jepun ke apa dia buat benda ni dulu. Motor pun belum start lagi. Dia kira dulu, okay, mana ni, mana cam overlap lah, benda lah, macam mana nak centerkan cam ni, kalau tidak bawah mampu, atas mampu, macam nak set. Kebanyakannya motor orang semua boleh pasang. Nak apa, gearbox racing, bearing racing, casing kalau ada racing, casing racing, apa semua nak racing. Tapi bila buat ni top set, ni pentingnya, semua ni kat top set. Dia adalah kat top set. Lepas tu orang kata set top set ni penting. Kenapa orang atas sini orang pilih nak Apex set lah, nak ni set lah, nak set lah? Sebab kena faham benda ni. Bila dah faham benda ni, siapa-siapa set pun boleh. Bila kau tak faham, kau pasang pun ikut-ikut suka. Ikut suka je. Dia kena faham benda ni. Jangan tak tally.
Kita sini spesialis, tapi buat benda ni tak tahu. Baik buat benda lain, kan? Baik buat basikal lajak ke. Basikal lajak pun nak tanya konsep pun tu pun pening. Masa nak lajak kan, kenapa orang pakai brake disc kat depan? Ada function ke brake depan tu? Aku tanya sikit, ada ke? Ada function ke brake di depan? Pasal basikal lajak? Logik ni, aku cerita pasal logik, aku suka cerita pasal logik. Ni rim, ada pasang brake di depan ni. Ni budak ni umur 15 tau. Kau umur apa? 18. Kau umur 18. Budak ni atau umur 12 tahu konsep brake disc ni. Kau tahu konsep brake disc untuk apa? Budak ni tahu ni, umur 12 ni. Kau tahu tak? Kau pasang brake disc. Ada function ke? Ada ke caliper kat sini? Ada? Tak ada. Kenapa pasang brake disc? Untuk apa? Okey, tak tahu untuk apa. Apa budak dipanggil basikal ni? Basikal? Dia nak lajak. Kau ni pun hebat kan. Semua tanya tak tahu. Okey dah. BTDC, CDI, dia faham. Tadi Maula tanya. Okey, sebelum sampai ke sini, dia tengah mampatan. Okey, mampatan Dia mampatan, dia naik atas. Sebab valve sekarang ni semua tertutup. Sebab nak kompres. Faham? Tak salin Kau ni tengok muka confident je ni. Type apa tak. Okey, faham ini. Right, lepas je daripada ni. Okey, ni valve in. Ni valve exhaust. Lepas dia meletup, pum. Bila dia meletup dia buat apa? Buang, mantap. Barulah dia keluar. Valve ni akan keluar. Okey, step yang keduanya kat sini lah. Aku pergi kat sini. Step dia pergi ke lepas TDC, lepas dia memampat, dia letup, pum. Bila dia meletup, jadinya after top dead center. After top dead center ni keluarnya valve. Permukaan head, ni valve. Ni valve in. Ni valve exhaust. Okey, lepas tu piston pergi mana? Piston. Contoh ini, piston. Dia pergi ke arah bawah. Pung, letupan. Letupan sekali dengan kompres. Tu nama dia kuasa. Ni kuasa. Kuasa dekat mana? Kuasa dekat sini, STDC. Relate kat kuasa ni, pom, letup. Bila kuasa ni, tak cakap, kadang-kadang satu tempat ni dia jalankan dua kerja. Tadi mampatan dengan kuasa sekali. Pom sini, betul tak? Ini kat mana? Ini kat TDC. Dia mampat, lepas tu dia letup, pom. Bila meletup, pom. Perginya kat kuasa sekali dengan exhaust. Faham tak benda ni? Kan? Faham kan? Dia jalankan dua kerja. Setiap benda bukan satu kerja. Bukan macam tu. Dia sekarang kadang-kadang jadi sekali. Faham? Tapi ini adalah placement dia. Kat mana? Ini placement dia. Placement dia kat sini. Ini titik tak bergerak. Bila dia bergerak, dia jadi dua kerja. Kena faham. Bila dia bergerak, dia jadi dua kerja. Bila satu kerja je, dia tak bergerak, dia akan jadi after top dead center. Macam tu je. After top dead center. Ini adalah placement dia. Sini adalah place. Kat mana tempat piston tu? Kedudukan. Ini adalah kerja. Apa dia buat? Faham tak? Konsep ni kena faham. Bagi Adam dulu. Okay, aku bagi dalam 20 saat, 30 saat aku hadam dulu benda ni. Aku cerita. Buat cerita kat ni, YouTube dah lama dah aku cerita. Bertahun-tahun dah. 2019 kot. 2020. Lepas tu PKP. Benda tak ajar. Ni nak ajar balik. Sebab aku tanya macam-macam pun mungkin tak ingat, tak faham ke, tak tahu ke. Okey. Ni antara contoh. Okey, kita dah pergi mana tadi? Ni. Alright. Atau before bottom dead center. Before bottom dead center. Okey, bottom dead center ni kat mana? Bawah sekali. Okey, ni dekat bawah sekali. Contoh ni block, piston dekat bawah sekali. Ni ada slip dia. Ni piston. Piston contoh macam ni. Right. Okey, ini kalau kita tengok kat piring, berapa nombor dia? 3 dan kosong ataupun kosong. 3 dan kosong ataupun kosong. Kalau kita terbalikkan, sini dia mesti selari. BDC, sini TDC.
mesti selari. Sebab dia bawah sekali. Alright. Ni BDC. Okay, before bottom dead center ni dia buat apa? Ini placement ni buat apa? Ha? Kau masuk apa? Ha? Kau ni kerja ni tak habis lagi kau nak masuk minyak. Kau ni halai. Okay, faham tak? Dia tengah turun. Tengah buang. Okay. Dia tengah buang lagi. Pong. Macam mana dia boleh buang sedangkan dia tengah ke bawah? Sebab apa? Ha? Mola. Kenapa mola? Dia tarik kan? Dia tarik sepatutnya exhaust ni masuk ke exhaust ni tolak? Masuk. Sebab dia tarik kan? Okey, kenapa bila lejat exhaust ni dia keluar? Ni exhaust. Kenapa dia ke bawah tapi dia boleh keluar? Ada ruang kosong. Kenapa ruang kosong pula? Abdul Maula. Ini melibatkan apa? Pressure. Adakah ini pressure sama dengan dalam ni? Tak sama, betul. Walaupun dia letup, walaupun dia tarik, tapi pressure kat dalam ni kuat gila bapak. Kalau kiraan dulu, Faz pernah ajar, kalau kau ada kat dalam ni, kau boleh hancur. Faham tak? Kalau ada satu dalam compressor chamber tu, lori punya ke apa ke, masuk ke orang atau benda, kau pun mesti boleh hancur. Faham tak pressure kuat mana? Memang sangat-sangat kuat. So ketika masuk benda ke, masuk tisu ke, pum, lebur je. Dia akan pergi ke sini. Faham? Sebab tu walaupun dia ke bawah, tapi pressure dalam ni lebih kuat daripada kat luar ni. So dia akan keluar, pum. Faham? Faham tak konsep? Kau tak faham pasal benda ni, ini adalah logik juga benda ni. Sebab ada pressure. Kat sini tak ada pressure apa-apa. Ni ada pressure udara. Faham? Okey, dah sampai ni sampai sebelum BDC. Okey, tanya dulu apa dia nak tanya. Confirm menggelegak otak korang ni. Tengok masing-masing ni. Ha? Otak jatuh. Kan nak belajar dari sama. Ha? Kan aku nak belajar pasal apa? Set tepet. Berapa 0.05, 0.10. Takkan benda ni lagi. Takkan aku datang jarang-jarang tiba aku nak belajar benda ni. Sayang lah. Tanyalah aku. Aku dah lama tak bawa motor sangat, tapi insyaAllah boleh ingat benda ni. Benda ni boleh kau mantap lah kau cerita benda ni. Kau cerita boleh belagak sikit dengan semua. Bang, saya boleh cerita bang benda ni bang. Spek 57. Apa TDC dia macam ni. Daripada spek 57 600, orang bayang kau apa? 2000 boleh. Kau tahu mendatang ni. Kau pergi kedai lain 600, bang, macam mana bang? Tak pasang-pasang jalan lah. Cepat kerpung. Tapi kau cerita benda ni, customer nak bayar 2K, apa dah hal? Kau cerita, kau boleh tahu, kau faham. Kau bukan cerita sebab kau tahu, kau faham benda ni. Perlu ke aku tengok nota? Perlu ke aku tengok apa? Tak, semua dalam kepala. Cerita benda ni. Tengok aku ngawang-ngawang, pergi depan, pergi belakang, pergi depan belakang, tak ada apa-apa. Aku ingat benda ni. Nak aku buat motor balik, aku tak ada masalah. Kau tahu faham konsep 4 jam ni, dah cukup. Kau bagilah motor apa pun, F5, Chris, Legenda, konsep sama je. Beza dia adalah coolant. Patut Hakim semua tahu. 4-stroke ke, Superbike ke apa. Abang yang tahu. 4 lejang tu benda, apa benda nak kena buat. Makin dekat mana, apa nak kena buat, apa benda semua dia tahu. Sama macam korang. Takut nak buat Legenda F5. Kau takut sebab kau tak tahu 4 lejang tu benda. Memanglah takut. Apa benda pun. Macam-macam. Hantu kau takut. Tapi bila kau kenal hantu tu, kau tak takut hantu. Sama macam bomoh. Kita dengan bomoh beza tu lah. Bomoh lawan. Piu. Pok. Kita, bapak hantu lari. Sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu, kita tak takut nak buat benda ni. Nak buat pemotor apa pun tak kisah. Faham? Konsep ni. Ini adalah apa dia? Placement. Betul. Konsep lejang. Tapi ini adalah placement. Kat mana kedudukan piston tu? Kat sini. Bila kau ambil gambar, cekik, kata rentas dia, BDC. Pum. Kat mana? Dekat kosong. Dia mesti degree kosong. BDC. Kau dah faham? Ini placement. Ini adalah dalam kerja dia. Apa dia buat? Tapi sini apa dia buat? Tu kena faham konsep dia kat mana. Right. Tadi kita sampai before bottom dead center. Right. Yang tadi aku cakap tu piston ke bawah, tapi still lagi exhaust tu dia keluar. Alright. Sekarang ni dah bottom dead center ni dah tak ada buat apa, dia hanya placement je lah. Dia hanya duduk diam lah, tak ada buat apa. Valve tu dah paling out ke apa, dia tak kisah macam mana pun ikut pada cam. Tapi dia tengah bawah sekali. Bottom dead center dengan top dead center adalah kedudukan yang paling atas dengan paling bawah. Sebab top dengan bottom. Right. Waktu dia bergerak balik.
After bottom dead center. Okey, apa dia buat? Bila dia ke bawah, nak ke bawah lagi ke? Kalau ke bawah lagi apa jadi? Cahnya. Santai. Waktu dia after bottom dead center, dia ke atas balik. Okey, ke atas balik. Okey, after bottom dead center, sini kita pergi. Okey. Ni blok dia makin kecil pula. Oh, makin lonjong. Okey, contoh, ni piston. Piston ni rod korang. Okey, sekarang ni dia tengah nak naik pula. Okey, dia nak naik. Ini orang panggil after bottom dead center. Okey, bila nak naik? Okey, bila naik dia nak pergi dekat mana? Ni kan? TDC. Dia ulang balik lah. Dia ulanglah balik. Nak ulang balik, dia ulang balik pergi kat mana? After bottom dead center ni, masa nak pergi tu, valve tu sebenarnya, valve exhaust tu dah nak tertutup. Faham tak? Nak tertutup. Bila dah tertutup, baru dah pergi ke percikan. Okey, faham? Percikan. Mana? Masuk? Okey, ini pasal crank. Dia sebenarnya yang satu lagi tu dekat cam. Cam tu lain. Cam tu ada 12. Belakang tu. Dia jadi overlap kat sini. Alright. Dah akan naik balik kat sini. Dah aku terlepas ke? Ada aku terlepas ke benda ni? Bottom dead center. Lepas tu dia pergi ke TDC balik. Okey, masa nak pergi TDC ni balik, dia sebenarnya dia boleh dia ada percikan, betul? Dia memang ada percikan. Tapi ada tak power? Sebab belum masukkan. Dia pergi atas balik, dia akan pergi ke ni belakang ni. Iaitu sebab ni aku cerita pasal crank je tau. Aku tak cerita lagi pasal cam. Kenapa rama-rama terbang? Kenapa rama-rama tengah kucuk? Ini pun aku lupa nak cerita ni. Ini TDC juga. Tapi ni overlap. Ini dua valve terbuka. Ini TDC yang rama-rama ni tak terbang ni. TDC ni dekat sini. Ni pun sama juga. TDC juga. Dia kat TDC juga tapi pas tutup. Jam. So aku cerita benda ni pasal benda crank dulu. Apa dia buat dulu? Turun naik. Okey, nak pasal cam ni pula, mungkin next topic lah. Aku rasa nanti kan pening lagi ni. Epok faham benda ni kan? Epok faham. Ni crank. Yang aku tanya tu, tiba-tiba mana TDC ni? Mana overlapnya? Itu adalah camshaft. Yang aku cerita ada placement. Boleh je kalau nak cerita tak? Aku kena lukis kat belakang. Tak ada. Okey, cerita dulu pasal ni, pergerakan ni. Ini adalah naik turun tau. Naik turun crankshaft. Dan hanya satu ataupun setengah je pusingan cam. Dia dia terbalikkannya. Sini. Mana? Ni setengah. Setengah. Tu baru setengah lagi. Setengah ni baru buat lain. Baru overlap. Baru nanti dia masukkan. Tadi kan dia tarik. Tadi kan masa dia tarik ni, masa ni kan, masa dia ke bawah ni kan tadi kan power dengan exhaust. Okey, faham tak? Power dengan exhaust. Satu lagi dia tarik tu, ni pula minyak dia tarik. Tapi tak ada api. Kalau masukkan ada api jadi apa? Jadi Ghost Rider betul kau. Tengah turun tiba ada spark. Ghost Rider lah. Ya. Sebab tu placement
spark tu lah tak betul. Kat CDI tu tak betul ke apa ke. Right. Blur kan benda ni kan. Blur kan. Tapi inilah placement dia. Okay, cerita senang lah sini. Aku cerita pasal hanya crankshaft punya placement. TDC, ATDC, BBDC, BDC, ABDC, BTDC. Crankshaft dengan piston je. Dan apa dia buat kerja dia. Tak masuk lagi cam. Cam nanti dulu, minggu depan. Okay, ada yang tak faham. Kalau aku tahu kat sini 80% tak faham. Faham tak benda apa dia buat? Okay, nak tanya. Ken yang paling lama kat sini kan? Aku tanya kau yang paling lama. Okay, aku tak cerita pasal Ken Cham ni sebab aku tak ajar tadi. Ni jangan lagi sebab tadi Maulah tanya mana overlapnya. Okay, ni aku tak cerita lagi. So jangan masuk. So aku cerita pasal crankshaft dengan kedudukan. Okay. Before bottom dead center. Okay, itu placement dia. Apa kerja dia buat? Aku cerita pasal cam ke sekarang? Kau tidur aku sekup akan bantal pula. Ni, before bottom dead center, apa dia buat? Ini placement dia. Placement dia ni. Dia ke bawah. Sebab dia nak pergi BDC. BDC lower, bottom dead center, faham? Apa dia buat? Kat placement tu, apa dia buat? Apa dia buat? Apa kerja dia buat kat sini? Kat bottom tu nak mampak apa? Before bottom dead center, okey, apa dia buat? Apa kerja dia buat? Kau cakap apa? Spark. Ni, kuasa ni. Kuasa dengan uish. Sia-sia aku ajar kau ni tadi ni. Ni lah dua ni lah. Mampat dengan kuasa lah. Tak, aku nak cerita pasal benda ni. Aku jangan cerita pasal spark. Oh, spark kau ni. Ni, ini bottom dead center ni, titik mati bawah sekali ni. Okay, aku tanya ni, BBDC, before bottom dead center apa dia buat? Kat situ, apa terjadi masa piston tu dengan valve ni, apa terjadi? Ni aku nak cerita, jangan cerita pasal cam. Ni, cerita kat sini. Okay, cam, okay, valve tu kat mana? Okay. Ini yang cerita dulu. Aku nak tahu pasal benda ni, dalam kerja ni je. Apa dia buat? Masa dia ke bawah tu. Apa dia buat? Aku lemah betul lah. At least satu kau teka tepat pun okey lah. Faham lah juga. Aku dah ajar lama-lama ni, setengah jam ni. Okay, dia ada dua betul. Dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Kalau cerita pasal cam, dia boleh masuk sebab dia ke bawah. Dia boleh juga masuk sebab bila ke bawah ni sama ada cam terbuka ataupun valve yang terbuka. First kali valve terbuka masa blood exhaust ni, masa BBDC tadi aku cerita tu. Masa kuasa. Kuasa dengan exhaust. Pong, kan? Dia meletup. Tu ni jadi kuasa exhaust. BBDC ni. Faham tak? Satu lagi pusingan, boleh jadi BBDC ni juga belah intake. Masukkan. Faham tak? Tapi ni tadi aku cerita tak? Ada aku cerita? Aku cerita pasal cam? Tak ada kan? Aku hanya cerita tadi pasal benda ni dengan benda ni. Kau aku tanya pasal benda ni kan, kau meninggal kau. Tapi kau faham konsep tu, bila tarik tu antara dua. Exhaust ataupun intake. Mesti dua. Antara dua tu. Konsep tu dah faham. Cuma tadi kau main teka-teka tu. Ni kau main teka-teka kan? Aku jawab agak sebab memang betul. Memang kau cakap dia tarik. Tapi tadi aku tak cerita. Dalam bab ni aku tak cerita lagi pasal cam. Aku hanya cerita tadi pasal exhaust je. Pasal ni je. Pendatang-pendatang ni je. Faham tak? Macam tak faham lagi. Okay, sekarang ni someone tanya sebelum aku tanya. Tadi yang Maula cakap overload tu, dia nak tanya minyak masuk tadi. Minyak masuk dekat kan. Okay.
Dekat overlap, dekat TDC juga. Okay, faham. Tapi dia punya kedudukan cam dia macam ni. Kat sini rocker arm, dia tekan valve. Pula macam ni. Dia tekan valve. Tekan valve, okay, ni head, ni valve. Ni pun rocker arm juga. Okay, ni pun terkeluar juga. Ini head. Ada piston, betul. Sebab tu piston ada pocket valve. Kalau tak ada pocket valve, ini valve bagaimana? Piok. Faham tak benda ni? Betul cakap. Kau nak set motor apa-apa, kau tahan benda ni, mesti kau tahu pocket valve tu tak apa, kat mana dia kena. Takkan valve tertutup semua masa TDC macam ni, masa TDC valve tertutup, kau apa nak buat pocket valve? Baik tak payah. Baik je macam tu seruk. Bulat terus ke? Kau nak bagi kompres terus pakai 30 CR ke? Saya 30 terus. Piok buat satu terus je. Mampak terus, mantap. Faham tak benda ni? Betul ada pocket valve, betul kena ada overlap. Okay, overlap ni buat apa? Overlap ni buat apa? Okay, overlap ni ataupun TDC ni, masa piston pergi, valve ni dia ke atas. Aku cerita lagi lain. Kau pening kan? Awak tanya juga pasal cam ni. Okay, aku cerita pasal cam. Okay, sekarang ni, ini valve dah dua-dua terkeluar. Ini piston. Faham? Tapi, mana valve buka, mana valve nak tutup? Exhaust nak tutup. Okay, exhaust nak tutup. Intake? Yes, intake nak buka. Okay, ni sekarang ni dah ready, pump. Bila ke bawah balik je, dah akan jadi macam ni. Faham tak? Dia buka, dia tutup. Piston ke bawah baru minyak masuk. Ya, baru masuk. Ini orang panggil pressure dia lebih kurang sama. Kalau sini pressure 15, 10 ke, sini pressure pun 10. Sebab dia dah sama. Kecuali dia melibatkan adalah size valve dengan dia punya kalau size valve 22, sini pun 22, intake dia pun sini 22 size, semua dia punya air pressure dia semua lebih kurang lah, sama lah sebab sifar punya pressure tak ada apa dah. Kecuali dekat TDC yang ni valve tutup habis. Mana valve tutup habis tadi? Ni valve tutup habis, TDC terus dah akan menjadi kuat gila. Pressure kuat gila. Berbanding dengan ni, pressure tak ada dah, kosong lah. Dah dua-dua terbuka. Right, bila tarik tu, barulah valve ni tertutup, baru intake tu terbuka. Faham tak benda ni? Faham tak kenapa motor tu ringan, kenapa motor tu berat, kenapa motor ni, kenapa motor ni? Ia melibatkan overlap juga. Sebab kalau lambat tutup, apa jadi motor tu? Ada dua. Salah satunya, nak tarik tu ringan. Sebab valve exhaust masih lagi kita tarik juga sikit. Faham tak? Masa dah turun tu, kita tarik sekali dua-dua. Intake minyak masuk, exhaust pun masuk sikit juga. Faham tak benda ni? Sebab masa kat atas tu, kita tu overlap, dua-dua terbuka, bukannya exhaust tu dah tutup habis. Kalau exhaust tu dah tutup habis, bila kita tarik, terus semua intake masuk. Sekarang ni, masa kita tengok kat top center ni, valve tu dua-dua terkeluar betul. Tapi, masa kita tarik tu, exhaust tu masih lagi nak tutup kan. So, ada lagi cebisan-cebisan yang dia masuk balik. Walaupun dah terbakar. Sebab tu pembakaran sebenarnya, pembakaran sempurna adalah tak tepat. Sebab exhaust tu, masa pembakaran kau tarik balik. Petrol masuk sikit, jangan terbakar tadi pun kau sedut sikit balik. Sebab atas overlap ni, yang sisa-sisa ni, yang baru dia nak tutup. Faham benda ni? Lepas tu ada motor ringan, ada motor berat. Kalau nak motor tu berat, tapi power, bagi exhaust tutup awal. Minyak masuk terus. Tapi masa nak tarik tu, masa exhaust piston tu baru nak tarik, dia dah pressure banyak. Kalau exhaust lambat tutup, kau masukkan dulu sekali, angin tu banyak. So, nak ke bawah tu senang. Dia ada dua, ada win-win. Tu overlap terpenting. Lepas tu ada set overlap tinggi, ada yang rendah, ada yang cepat tutup, ada ni. Ikut pada set highway lah. Ada set track, ada set drag, ada set highway, ada set ni. Banyak benda tu. Itu bergantung pada cam, kedudukan cam. Rama-rama ni. Kau nak rama-rama tu kat mana? Degree kat mana? Masa kat sini. Masa overlap ni, contoh 30 ke, 29, 27, 33 ke, benda tu ke, 33, 27 ke. Tu orang tanya pula, bang nak pakai mana satu? Kau try lah. Orang tanya satu, aku tak pandai. Tapi atas pengalaman tahulah. Mana nak cepat, mana nak ni, kena faham pemilihan cam tu.
Clear tak benda ni? Okey. Kalau clear, mesti tahu dah nak cam. Dah cam, aku nak conteng pula ni. Okay, mesti tahu dah cam. Dah cam, 18, 43. 43, 18. Contoh. Okey, 43 ni apa benda? Ha? It's open. Okay. Faham? Okay, ni dah cam. Bila bergerak, dia ada degree. Start kali kau pusing tu, nak bergerak tu, dah akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 60, sampai 43. Pong. 1 mm, bawah terbuka. Kita ambil 43. Faham? Yang ni, 43 ni adalah intake, tutup. Intake, close. Nak belajar cam? Belajar benda tu. Kau jangan nak belagak. Belajar cam, dia tak tahu. Faham konsep ni? Tak payah ajar cam pun dah tahu dah. Faham tak benda ni? Berbanding nak belajar cam pun nak belajar benda ni, oi dah lain. Faham tak benda ni? Okey, ada sahabat tanya. Berapa minit lah? Ha? 30 minit. Soalan. Satu letupan berapa kali pusingan crank? Dua. Satu spark berapa circle? Tu abang buat tanya. Siapa yang tahu? Dua pusingan crank bawah satu spark, bawah 1 degree. Tadi kan aku dah jawab tadi. Tadi yang abang buat tanya tadi aku dah jawab. Ada siapa yang ingat aku jawab tadi? Dia melibatkan cam lah. Sebab kau tahu kita magnet ada pulsar. Magnet ada pulsar. Okey. So, start kena pusingan berapa? Berapa kali letup? Berapa kali? 10 kali? Satu crank? Satu circle 2 kali meletup? Betul lah ni jawapan dia. Kita nak hidupkan motor, 2 circle ke 1 circle? 2 circle. 2 circle untuk hidupkan satu motor. Memang 2 spark. Tapi 1 spark lagi ni function tak function? Kenapa tak function? Sebab tak ada minyak. Tak ada masukan, tak ada RON. Tak ada RON 102 yang power sangat kau pakai tu. Satu circle tetap lagi ada spark, mesti ada letup pam. Tapi yang kali keduanya tu, lepas tu dah tak ada. Faham tak benda ni? Abel minggu depan aku nak penuh macam ni. Kau boleh demand gaji. Kau nak gaji berapa kau? 3K? Berapa? 4K? Kau cerita benda ni dulu. Sembang ni dulu. Kau cerita benda ni kau demand lah gaji. Tak ada hal. Ini sembang nak naik gaji lah apalah. Cerita dulu. Engkau PZ 5 minit pun dah. Macam mana? Apa benda? Macam mana nak bawa? Macam mana aku nak offer Umar Racing? Ni ada budak power ni. Boleh masuk tak R&D Umar Racing? Baru dah terima kau boleh cerita benda-benda ni. Kau boleh cerita lah apa benda yang kau boleh buat. Faham tak? Aku dah lama tak bawa motor. Mungkin aku ada benda yang tak ingat ke, benda aku silap ke. Tapi inilah jalan kerja dia. InsyaAllah lah aku boleh faham dah benda ni. Benda aku boleh explain. Tadi ada Maula tanya. Sebab Maula tu bagi satu spark soalan. Bila overlapnya? Abang aku tak ingat. Okay, ini adalah circle crank. Bukan circle cam. Kalau circle cam lain pula. Dia 2 kali. Sebab ini cerita baru sekali. Sekali. Lepas tu baru lagi sekali. Kena buat satu lagi sekali untuk pusingan untuk in pula. Ini dah untuk bahagian satu cam exhaust. Satu lagi kena buat cam intake pula. Baru faham. Lepas tu nak kena gabungkan pula. Ni pocket valve lah, benda ni lah, kat mana percikan dia. Faham tak? Sebelum overlap ni, kan tadi overlap ni, tadi tu, dua piston valve terbuka tu, hilang dah.
Ni. Sebelum pergi ke sini ada percikan. Tapi dia kan dah keluar. Dia dah keluar. Nak pecik apa je? Pecik habuk lah. Buat keluar lah. Sama je lah. Faham kan benda tu kan? Faham dah spark. Ini TDC kan ni. Ini TDC juga, TDC crank. Tapi BDC cam. BDC cam, TDC cam. TDC crank, BDC cam. Tadi tu yang satu lagi tu betul nombor 4 tu semua tutup, TDC cam, TDC crank. Faham. Dia ada 2 kali crank dipusing 2 kali. 2 kali circle. 2 circle, 2 spark, tapi 1 spark je function. Sebab ada minyak. Faham tak benda ni? Apa nak kuantai Fi ke apa, tak takut lah hantar kat korang kau faham benda ni. Sekarang start sekali, bengkok faham. Aduh, risau kadang-kadang. Faham tak? Kau apa tak salin? Lepas tu duduk sini, kuil, terkencit. Macam nak present? Kau harga kau mana-mana, it's about present. Kau boleh present ni, kau demand lah mana-mana kerja pun. Baru kau nampak price kau kat mana. Ni kau pumpang-pumpang sini, bising-bising sini, apa benda kau OT sampai berapa, 4 pagi, 5 pagi. Sekalian tengok. Cerita lagi nak cerita pasal benda-benda biasa kan. Come on lah, 2 tahun. Ni 6 bulan, 9 bulan pun boleh lagi padu. Beat. Jangan member tidur kau sakut bantal sebab kau benci dia. Dia lagi power. Kau kejar, kau beat lagi. Faham? Aku dah lama tak bawa motor, tapi aku bercerita. Aku nak kurang hari bawa motor, patut lagi power. Boleh beat aku. Aku lagi nak buat benda lain. Dah kena patah balik nak ajar benda ni. Dah kena mana berasak pula aku, nak kena cari balik mana sel-sel yang ujung-ujung masuk sini. Ini kan susah. Aku kau boleh nak belajar kau bab marketing pula. Bab marketing macam mana ni, nak buat apa ke, bisnes ke, nak buat managing apa ke. Tapi buat benda ni, sebab korang minat belajar benda ni, aku ajar benda ni. Faham? Orang atas sini nak bisnes, aku buka cara bisnes. Ada orang sini buat marketing, aku ajar cara marketing. Management is management, marketing, consultation. Pasal engine lah. Kerja pasal engine lah. Aku relate dengan korang. Kena bagi faham. Okay, faham tak benda ni? Faham tak? Kau lukis tak? Kau lukis apa? Bang, tengok kan bang lukis apa? Asal kau faham cukup lah. Intern berapa lama habis? Intern berapa lama lagi habis? Bulan 9 lagi 2 bulan. Kau kena explain kat lecturer kau macam ni. Kalau boleh, lecturer saya 1 whiteboard tak cukup. Macam tu belagak dia. 1 whiteboard tak cukup. Saya nak lagi 2, boleh tak? Nampak pun 4 flat. Ini, tapi okey dah. Kau boleh tulis, kau sambil cakap okey. Presentation is macam ni. Cakap jelas, kau cerita lah apa benda pun. Jelas, kau nak bagi orang faham. Bukan kau cerita kau seorang je faham. Tu aku tanya, faham ke tak faham? Walaupun aku tahu kau tak faham. Angguk je lah. Benci ke tak benci ke pasal teori, kau kena belajar. Ini adalah penting. Practical. Sebab orang akan tanya benda ni. Takkan customer datang, kau nak buka enjin kau. Ni bang, enjin saya bang, kau buka ni bang. Ni. Kan benda kat sini. Takkan macam tu, kau cerita macam ni. Atas kertas tu bang, macam ni bang. Macam ni. Bang. Tu cakap, harga kau dah boleh 600, berjadi 2K. Sebab kau tahu benda ni. Abang nak masuk ni dah bang. Okay, abang masuk camp macam ni bang. Okay, baik. Okay bang, bila macam ni dah jadi floating, abang kena masuk spring valve. Okay, spring valve berapa ringgit? Okay, berapa ringgit? Okay, bila macam ni, okay, abang nak kena frame valve sebab kita ada mampatan kat sini. Bila ada mampatan, kalau jadi leaking kat sini ataupun ada pressure hilang, motor abang kurang power. So abang kena frame valve, kena tukar valve seal. Tambah tak dalam 600 hingga 2K? Tambah tak? Kan kau cerita je 57 pak, 57 600. Okay bang, terima kasih balik, bye. Assalamualaikum. 600 je lah. Kau nak sellingnya. Sebab kau tak faham. Daripada nak ambil spek biasa 57 bang, 57 abang mau naik double abang naik double tak relevan bang. Bila 57 ni power dia berapa? 149 point something je cc, 150 cc. Daripada 135 naik 15 cc, naik 2 orang, tak relevan. Abang berat apa? 60. Bini 60, 120. Tak relevan bang. Better abang naik 62. 62 beza harga blok berapa harga? Berapa ringgit? Up. Bukan kita nak menipu dia, bukan. Kita relate dengan apa yang kegunaan dia. Faham tak? 57 naik double, dah macam motor standard je.
Bawa motor lagi kecam. Bang, habis 600 tapi motor yang tu je. Biar abang ambilkan 2K, 62, tukar head ni apa, carburetor CDI apa, cerita lah apa, bla 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 bla. Pum, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 boleh. Lepas tu aku boleh close customer banyak. Bukan sebab aku menipu, tapi aku explain dia, sebab ilmu. Apa benda dia nak kena tahu. Fahamkan customer, baru dah tahu apa benda dia nak. Bukan apa yang kita nak. Okey, aku nak dia ni, buat spek 57, 62. Tanya dia, bang buat macam ni harian, okey. Seremban KL bang, seremban KL berapa kilo, okey, bla bla. Okey, daily use abang. Daily use kalau 57, lagi tak rasa kalau spek, kalau apa, conversion ratio rendah. So pakai conversion tinggi sikit, takut tak tahan. So abang ambil spek besar sikit, rendahkan conversion ratio. Lagi sedap. 62 ke 63, pakai conversion ratio rendah, motor ada power, tahan lama, dah cukup. Ini memang dia nak 57 bang, saya nak 57. Lepas tu, abang nak double ni bang. Tak apa bang, kita spek tinggikan CR lah. Memang kalau boleh support, sebulan datang balik. Bang, piston ni yang kecut lah, apalah, ni lah, semualah. Banyak, makan minyak hitam. Sebab pressure. Pressure, compress, lepas tu, material lah, aftermarket. Dah tukar piston seramik ni, kilang pula, cokia punya kan. Piston pun berapa ringgit je, nak banding dengan harga standard. Itu pentingnya benda ni, kena faham. Faham konsep benda ni, baru kau faham macam nak buka kedai macam mana explain kat customer. Salah tu kita ke salah customer? Ini lah. Kalau kita tak tahu benda ni, semua salah kita lah. Ni tak kira, ini tak tahu, itu tak tahu, customer minta, bang saya nak warranty. Kau tak bagi semua lah. Sebab semua kau tak tahu. Itulah, itu beza adalah knowledge. Ni kena faham. Right. Pukul 1, 10 minit. Aku cerita tadi baru nak cerita 10 minit dengan 50 minit. Sekarang dah berapa? 50 minit? 46. Okey, ada buat tanya sebelum akhir? Aku assume semua dah blur lah. Yang tahu je tahulah. Beza. Tapi tak boleh nak explain sebab aku tak mahir. Aku tak mahir, memang aku tak cerita. Boleh cerita, abang Hakim mungkin boleh cerita. Dia lebih simple. Dia 2 lejang. Dia satu crank je. Satu crank, dia buat semua sekali. 4 lejang ni, dia 2 kali crank. Lepas tu 4 lejang, kalau sisi sama, 2 lejang lagi laju. Tapi mana lagi tahan? 4 lagi lejang. Dia lagi tahan barang dia. Konsep dia. Lepas tu, dia boleh tahan juga, ikut pada setting lah. Tapi kalau ikut pada laju dia, tu stroke lah. Dia cepat. Satu crank dah ada power. Ini 2 crank ada 1 power. Beza. Faham? Mungkin 2 jam mungkin kita boleh cerita, mungkin orang lebih mahir lah. Right. Tak ada apa. Terima kasih semua. Okay. Pada YouTube. Maaf lama sangat kan, 40 minit. Okay, kita dah lama tak cerita pasal benda ni. Tapi ini benda adalah simple. Basic knowledge tentang four stroke. Bukan kata simple lah, tapi kena belajar. Benda ni adalah basic. Sangat-sangat basic. Kalau tak tahu benda ni, nak buat motor apatah lagi. Kita berisau jugalah. Right, kepada semua yang menonton, terima kasih banyak. Bukan saya kat sini mengajar sebab saya pandai. Ini sebab saya tahu dan saya nak share. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, like, share. Jangan lupa tekan loceng. Ting ting ting. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.